السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sila buka pada muka surat 591 jilid yang keempat tafsir Ibn Kathir. Tafsir menjadi teras rujukan kita ini pada ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika makkanna liyusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana sahaja yang dikehendaki di Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Di sini Allah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Yusuf di bumi, iaitu Mesir. Jumhur ulama mengatakan tempat ini Mesir lah. Kemana sahaja baginda hendak pergi, maka itu diberi keluasan. Kata Sudi dan juga Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, bebas buat apa sahaja yang dikehendaki. Di sini kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, dan menarik sekali ulasan yang beliau kemukakan, iaitu bila menjelaskan tentang ayat ni, tak menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf AS melaksanakan kebijaksanaannya dalam bidang pertanian ke, logistik ke, ataupun pentadbiran perbendaharaan negara. Agaknya kerana perkara sedemikian terpulanglah kepada keadaan dan tentunya kondisi khusus Mesir pada masa itu. Apa yang diamalkan pada waktu tersebut tentu dinisbahkan sebagai kuno kalau amalan pada ketika kita hari ini, di atas prinsip orang beriman itu al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman mereka itu kena bijak melihat kepada situasi keadaan. Cuma kualiti yang ada pada nilai pentadbiran di bawah prinsip hafizun alim, pengetahuan yang solid dan juga menguasai manusia, memahami behavior manusia, itu adalah satu kualiti yang penting dalam mana-mana kepimpinan. Sama juga dalam kes Talut menerusi surah Al-Baqarah, dan begitu juga kisah pemilihan Nabi Musa AS oleh keluarga Shu'aib di Madian, yang mana dikatakan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ini kualiti-kualiti yang perlu ada kepada seseorang bila menjawat jawatan sebagai pemimpin. Jadi huraian tentang perkara demikian tidak perlu dibawa dalam Al-Quran, kerana kalau dibawa nanti Quran jadi kitab pentadbiran pula, sedangkan Quran itu merupakan kitab tasyri', kitab syariat. Imam Mutawalli Sya'rawi pula daripada ayat ini membawa satu pernyataan yang menarik, bahawa Nabi Yusuf AS yatabawwa'u, yang dimaksudkan di sini boleh buat dan juga bertindak mengikut keadaannya, kebijaksanaannya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ini satu pernyataan yang penting bagi menunjukkan, mengisyaratkan bahawa semua tempat di dalam negara itu mendapat layanan yang sama rata dengan kebijaksanaan pentadbirannya. Dulu saya pernah huraikan kepada tuan-tuan tentang surah Al-Kahfi, satu personaliti yang hebat yang dibawakan oleh Al-Quran, iaitu kisah Zulkarnain. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maka kepimpinan ini yang juga merujuk kepada perkataan tamkin, bukanlah bermaksud kat sini, kata Imam Mutawalli Sya'rawi dalam khawatirnya yang hebat itu, dalam kitab tafsirnya yang hebat itu, bukan makna dia mesti memiliki rumah di semua tempat. Apatah lagi kalau nak menduga, nak bandingkan dengan keadaan pada masa kini, kalau ada entertainment barulah nak datang kepada seorang yang lantik itu, tidak. Dan banyak yang kita dapat lihat pada ini dalam pelaksanaan, bila mengetahui ada orang penting datang, barulah nak kena kemaskan jalan rayanya, landscape-nya, cat bangunannya, semualah nak diperbaiki dan dilengkapi, barulah nampak grand bagi orang yang datang, VIP yang nak datang itu. Ini tidak berlaku pada pentadbiran Nabi Yusuf AS, iaitulah baginda memastikan semua tempat dalam wilayah yang dipimpin itu semuanya mendapat nikmat yang sama rata. Dan saya terangkan kepada tuan-tuan, inilah perkataan yang merujuk kepada bila keadilan itu ditegakkan, maka semua orang akan mendapat kebaikan, keberkatan akan mengalir, walaupun kepimpinannya bukan Islam, seperti kata Syekhul Islam. Jadi atas kefahaman ulama Mesir yang terkemuka ini, jadi menghubungkan penggal ayat yang berikut dengan penggal yang lalu. Jadi dia mengatakan jika demikian keberadaan Yusuf duduk di mana sahaja yang dia kehendaki, bukan hanya rahmat buat dia sendiri tapi pada masyarakat kelilingnya. Sebab itu dalam hadis mengatakan
Orang seorang itu bila meninggal dunia mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang bila meninggal dunia dia rehat daripada dunia, dan ada yang dalam keadaan dia mati itu segala makhluk yang berehat daripadanya. Bagaimana beza mustarihun dengan mustarahun minhu? Ini isim fa'il, itu isim maf'ul. Mustarihun maknanya seorang yang bekerja di dunia dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, maka bila dia meninggal dunia dia berehat daripada segala kepenatan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan atasnya, dibebankan kepada dirinya, ditaklifkan kepadanya. Bagi orang beriman, sekurang-kurangnya dia ada solat, dia ada haji, dia ada zakat yang dia kena tunaikan, tanggungjawab kepada anak yatim dan sebagainya, jiran tangga. Maka bila meninggal dunia dia berehat dari segala beban tanggungjawab itu. Sebaliknya ada orang yang mustarahun minhu, kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini, iaitu bila dia mati maka semua orang kelilingnya akan merasa tenang, gembira atas kematiannya. Oi, mati juga si fulan. Kadang-kadang kita terdengar kata orang seperti itu, menunjukkan kebencian mereka dilahirkan pada ucapan mati juga di akhirnya bagus. Jadi beginilah maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wallahu a'lam, yatabawwa'u minha haythu yasha. Maka perjalanan pentadbiran dilakukan Yusuf AS jika difahami pada perkataan ini menunjukkan kepada disebarkan kebaikan itu, keadilan itu, kesejahteraan sejagat yang membolehkan semua orang mendapat bahagian kehidupannya, yang dimaksudkan sebagai wealth distribution itu, dengan rahmat yang kami pinjamkan kepadanya itu. Maka wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak mengabaikan, mensia-siakan ganjaran bagi mereka yang berlaku ihsan dalam amalan mereka, dalam pentadbiran mereka, dalam kerja-kerja mereka lakukan. Kemudian datang yang berikutnya, wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi Allah memberitahu bahawa yang disediakan untuk Yusuf AS nanti lebih besar, lebih banyak, lebih agung daripada nikmat kekuasaan, kewibawaan, kepimpinan yang diberikan kepadanya ketika di dunia. Dan Allah menceritakan sebagaimana Allah menceritakan tentang Sulaiman AS, haza ata'una famnun aw amsik ghairi hisab wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Inilah anugerah kami buat Sulaiman, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri. Sebenarnya Sulaiman itu memiliki kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik di akhirat nanti. Ini Allah menceritakan tentang kenikmatan jadi kepimpinan mengikut lunas-lunas ketetapan yang Allah tetapkan. Maka itulah dia balasan mereka di dunia, dan nanti di akhirat lebih besar daripada apa yang mereka nikmati ketika hidup dahulu. Ini dalam surah Sad ayat 39 hingga 40. Maksudnya Yusuf AS diangkat oleh Raja Mesir Rayyan bin Al-Walid ini menjadi menteri negara itu, menggantikan orang Mesir yang telah membelinya, iaitu suami Zulaikha atau Zulaikha yang pernah merayunya. Dan disebut dalam kitab-kitab tafsir, saya jelaskan kepada tuan-tuan, seperti tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Katsir. Raja yang bernama Rayyan bin Walid ini kemudiannya masuk Islam, melihat kepada pelaksanaan lisanul hal yang ditunjukkan oleh Yusuf AS dalam kejayaan pentadbirannya itu menarik bukan saja raja, malahan ramai orang lain untuk masuk Islam. Sungguh-sungguh rahmati dan dikasih sekalian, cuba kita recall balik beberapa perkara yang telah kita pelajari daripada Surah Yusuf ini. Pertama, kita dapat lihat dalam Surah Yusuf ini membawa kepada kita tentang kisah baju. 3 kali baju yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Pertama, baju dibawa kepada ayah yang merupakan baju yang dilumurkan dengan darah secara bohong itu. Kemudian yang merujuk kepada darah yang merujuk kepada baju Nabi Yusuf AS ketika menjadi bukti kepada perempuan itu bahawa perempuan tersebut yang bersalah bukannya Yusuf AS. Dan nanti kita akan lihat di hujung nanti baju Nabi Yusuf ini dibawa oleh abang-abangnya untuk dipersembahkan kepada si ayah, dicampakkan kepada ayah. Ayah pun kembali melihat. Dan kemudian kita dapat lihat dalam surah Yusuf ini juga sebagai satu maklumat tambahan untuk tuan-tuan. Ada 3 peringkat umur. Nabi Yusuf ketika kanak-kanak, Nabi Yusuf ketika remaja, dan kini Nabi Yusuf sebagai seorang dewasa. Dan di kalangan para ahli tafsir mengatakan bahawa kacaknya Nabi Yusuf itu telah menggoda ramai wanita, terutamanya Zulaikha yang kita ceritakan panjang lebar surah ini. Kini keluar dari penjara, Allah telah menukarkan kacak itu menjadi haibah, menjadi hebat. Ada orang di kalangan kita yang kita dapat lihat hebat, janggutnya, penampilannya, pakaiannya. Dulu merupakan seorang yang kacak, sekarang kacak itu ditukar oleh Allah untuk menjadi hebat, kerana kepimpinan lebih merlu kepada aspek ini daripada kacak. Kalau kacak tapi tak boleh buat kerja, tak jadi tuan-tuan. Maka Nabi Yusuf AS keluar saja dari penjara, diambil raja untuk menjadi orang penting, akhirnya menjawab jawatan sangat tinggi sebagai perbendaharaan negara Mesir ini. Allah telah menukarkan kacaknya baginda itu kepada hebatnya, menyebabkan semua orang yang ada keliling kagum dan ikut arahan yang dikemukakan. Lagi tuan-tuan dimulakan, sekarang kita dapat lihat 3 perkara yang dibawakan dalam surah Yusuf ini, iaitu pertama, hidup Nabi Yusuf seorang yang sangat
bertaraf hamba. Asha mazhudan fihi indama ishtarahu as-sayyara wa indama dakhala sijna, ketika baginda dibeli dan kemudian masuk ke penjara. Kemudian mukarraman fi baiti abihi wa fi baitil aziz, ataupun mukraman, dimuliakan ketika berada bersama ayahnya dan ketika berada di rumah Aziz Misr, iaitu menteri kanan Mesir ini. Kemudian wa malikan yatatalla'u an-nasu ilaihi indama waliya khazain al-ard. Tengok ini peringkat Nabi Yusuf AS, daripada seorang yang hina sebagai hamba, dalam masa yang sama dia menjadi mulia kerana duduk di rumah orang penting ini, ataupun di rumah ayahnya pun begitu, dan akhirnya menjadi raja. 3 peringkat keadaan yang beza-beza sangat. Yang ketiga, yang berikutnya, kalau kita lihat 3 perkara yang dibawa dalam surah Yusuf ini, asyahurran fi baiti abihi, hidup pada peringkat awal bebas merdeka di rumah ayahnya. Kemudian abdan yuba' wa yushtara fi Misr, jadi hamba, dibeli, dijual beli ketika di Mesir. Wa malikan li riqabin nas indama tahakkama fi arzaqihim, kemudian baginda menjadi raja yang sedang kita bincangkan sekarang. Dia pula yang telah menentukan hala tuju masyarakat dan negara pada masa itu. Nanti kita lihat juga dalam surah Yusuf ini bagaimana kedudukan abang-abang Yusuf AS. Yang pertama, mereka berkuasa campakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Wasaniya ma'a akhihi wasadisa hina awa ilaihi abawaihi wa rafa'ahum 'alal arsh. Pertama, Nabi Yusuf bersama abangnya, abang berurusan dengan cara yang buruk kepada baginda, dicampakkannya ke dalam perigi. Kemudian yang kedua, bersama dengan adiknya Bunyamin, dan akhirnya baginda mampu membawa keluarganya semua datang ke Mesir, ayah ibunya dan juga abang-abangnya. Dan kita lihat juga dalam surah Yusuf ni, tuan-tuan, ini bukan kebetulan, keajaiban yang sungguh menakjubkan, iaitu 3 kali mimpi yang disebut oleh Allah SWT, dipanggil ru'ah, jamak kepada ru'ya, ru'ah. Ini bukan hulum ataupun ahlam, ya. Yang pertama, Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Yang kedua, 2 orang teman dalam penjara yang merupakan banduan itu melihat mimpi mereka masing-masing. Dan yang ketiga, mimpi si raja. Mimpi disebut 3 kali di sini. Kemudian Nabi Yusuf hidup di 3 tempat yang dia suka. Yang pertama, Baitul Abihi, rumah ayahnya. Yang kedua, Baitul Aziz, rumah menteri kanan yang baik kepadanya itu. Yang ketiga, Baitul Mulk wa huwa ala khazainil ard, ataupun Baitul Malik, dia hidup sebagai seorang raja mentadbir urusan manusia sejagat. Lihat tuan-tuan ni, boleh katakan 3 perkara dalam 3 aspek, 3 perkara yang disebut dalam surah Yusuf ini. Dan ahabba Yusuf al-khuruj wa kharaja min 3 amakin kariha al-baqa'a fiha liwuqu'i dhulmi alaihi. Yang pertama, Nabi Yusuf berada dalam 3 keadaan yang baginda tidak suka, tapi baginda dapat keluar daripadanya. Yang pertama, dizalimi ketika dicampak dalam perigi, tapi dapat keluar dengan izin Allah SWT. Yang kedua, duduk dalam rumah raja pada peringkat awal, gembira, tetapi akhirnya bila mendapat ujian dengan orang perempuan, maka dia memilih untuk masuk penjara, keluar dari tempat, masuk ke tempat yang baginda suka walaupun penjara. Lihat tuan ini, milik Allah sekalian. Ini perkara-perkara yang dapat kita lihat berkaitan dengan 3 aspek atau 3 perkara ni tadi. Yang pertama, suka duduk dengan ayah, tapi akhirnya dimasukkan ke dalam perigi. Yang kedua, suka duduk dalam rumah bersama dengan keluarga yang terpandang bangsawan Aziz Misr ini, tapi keluar daripadanya kerana fitnah wanita tersebut. Yang ketiga, keluar dari penjara yang dimasukkan, yang baginda dimasukkan ke dalamnya secara kezaliman itu. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ada banyak lagi perkara yang bersifat 3. Inilah keajaiban Al-Quran dalam susunan mesej yang dibawa olehnya, dan mustahil dia datang daripada manusia. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran datang daripada seorang makhluk bukannya Allah SWT, tentu kamu akan dapat lihat padanya banyak pertentangan. Tetapi semakin kita mentelaah, mengkaji Al-Quran, kita akan dapati berbagai-bagai lagi aspek yang mengagumkan kita. Nanti saya akan cerita lagi kepada tuan-tuan beberapa lagi perkara berkaitan dengan 3 nama 3 orang Nabi. Nabi Yaqub disebut sebanyak 3 kali. Kemudian menceritakan tentang 3 bentuk ujian yang berlaku dalam kehidupan. Kalaulah dibawa secara umum tidak detail seperti ini, maka seseorang daripada kita tidak memahami proses ujian berlaku dalam kehidupan. Tapi bila diterangkan lanjut, terperinci, maka setiap orang akan merasakan ujian yang lalui dalam hidup ini sebenarnya telah berlaku kepada orang terdahulu, termasuk para Nabi, tanpa pengecualian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.